Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mengangkat tangan bersyukur setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi atas kurnia dan limpah rahmatnya, maka dapat kita bersama-sama untuk berkongsi pengetahuan, sedikit ilmu dalam video yang ringkas ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, selamat datang wahai orang-orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya para penuntut ilmu itu akan dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat yang saling bertindihan satu sama lain sampailah ke langit dunia. Ini adalah kerana kecintaan mereka kepada orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Tabrani dan Ibnu Hibban. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, etika Islam di dalam bidang alam sekitar terdapat begitu banyak tradisi haram dan halal, perancangan bandar awal dan tanggungjawab sosial yang kuat mendorong kepada menjaga kapasiti tampungan ataupun carrying capacity untuk memelihara alam sekitar sebagai obligasi atau tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi, dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kepada kita. Saudara-saudaraku dalam Islam, dunia berhadapan suatu keadaan yang sangat kritikal berkenaan kemusnahan alam sekitar dewasa ini. Alam sekitar yang mengekalkan hidup kita di bumi ini sedang dan terus dicemar dalam keadaan yang sangat cepat, dan semua makhluk yang hidup serta sistem sokongan kehidupan sedang dan berterusan mengalami kemusnahan yang nyata. Antara masalah yang runcing yang menghadapi manusia dewasa ini termasuklah pemanasan global, iaitu kenaikan suhu, purata suhu dunia ini yang menyebabkan berbagai perkara. Antaranya yang menyebabkan pertukaran iklim, yang menyebabkan kenaikan paras laut, yang menjadikan ribut taufan yang dahsyat dewasa ini, dan berbagai-bagai lagi. Ribut taufan yang dahsyat, keadaan tsunami, puting beliung. Kebelakangan ini begitu jelas bahawa taufan yang melanda telah mencecah kelajuan angin yang melebihi 300 km satu jam. Tidak pernah direkodkan terdahulu daripada sekarang. Terdapat juga tumpahan minyak, pencemaran udara,
pemanasan global, peperangan, kebakaran kawasan hutan, pemotongan hutan yang berleluasa, kehilangan biokepelbagaian ataupun biodiversity, serta penangkapan ikan atau perikanan yang jauh melebihi had kapasiti tampungan, perlumbungan, serta sampah sarap dan berbagai lagi jenis pencemaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Surah Ar-Rum ayat ke-41. Yang bermaksud telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas dari bapanya, yang menyatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih dan menyukai kebersihan. Dia maha mulia dan menyukai kemuliaan. Dia maha indah dan menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang dari kalangan orang yang beriman yang menanam pokok atau menyemai benih dan kemudian burung atau orang atau haiwan memakan buahnya, maka ia dianggap sebagai telah memberi hadiah atau sedekah dan akan menerima pahalanya. Tuan-tuan, begitu tinggi hemahnya agama Islam terhadap penjagaan alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyampurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Suratul Ahzab ayat ke-72. Sebagai khalifah yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dengan penuh amanah, marilah kita melakukan yang terbaik bagi memelihara keindahan dan kelincahan bumi Allah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi
Dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.